stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat datang ke segmen terbaru Sembang Kencang 100 Knots. Malam ni kita akan teruskan mengulas tentang kehidupan di fleet Boeing 737-400. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okay, antara sebagai Muslim lah kan, antara benda lah, even kita punya rukun Islam yang kedua kan, solat 5 waktu sehari. So masa jadi pilot dulu, kita banyak dalam kapal terbang kan. Betul. So solat mesti jaga juga kan, walaupun kita flying. So dengan ruang yang sempit, kalau kita tahu cockpit 737 400 ataupun even yang 737-800 pun cockpit dia kecil. So macam mana korang solat, dan especially kalau waktu dibaca tu, waktu subuh nak masuk syuruk, something like between that time frame kan. Kalau siang aku boleh faham lah kan, siang tu senang sikit kan macam kononnya. Tapi kalau time-time macam subuh tu, masa dekat 73 banyak juga sebenarnya tak tahu bahasa agama, dan benda masa tu banyak ilmu yang aku ada tu, banyak ilmu SPM tu pun lah ilmu silibus buku sekolah kan. So bergantung pada silibus lah, dan tak kaji lebih pun masa tu sebab tak minat ke malas. Aku ingat masa simulator, even masa training lah kan, training simulator ni. Okay, aku cerita pasal simulator kejap lah sikit. Masa simulator kadang-kadang tu ada juga problem nak solat, sebab simulator tu jadual padat, di mana akan ada orang lepas sebelum kita dan selepas kita akan ada orang nak tunggu turn nak guna simulator. So bila benda tu terjadi, masa kita limited untuk nak buat semua exercise dalam simulator tu. Maknanya kita so bergantung pada instruktur masing-masing. Ada setengah instruktur tu memahami. Bila dia memahami, dia akan stop lah simulator tu dan kita solat. Setengah instruktur buat tak tahu je, which is aku tak tahu lah kenapa. Tapi dia buat tak tahu, tapi dia solat kat belakang tau, kat dalam simulator tu kan. So kita kat depan tu macam mana nak buat kan. So one day partner aku ni dia dulu sekolah dekat Kisas. So sebab dia yang berkata, so aku macam dia ada latar belakang agama, sekolah agama. So aku percayalah, dia kata kat aku dalam keadaan macam sekarang ni kita boleh jamak, tapi tak kosar, kata masa tu kat aku. Aku masa tu tak faham lagi, aku ikut je lah cakap dia. Okay, maknanya kita boleh jamak. So sebab takut kes-kes macam tu berlaku lagi lah. Instruktur yang tak memahami, dia tak berhenti. Bukan Islam lah. Dia bukan Islam tu ya, dia tak faham benda tu. And kita pula cadet, kita tak berani nak bersuara, which is actually salah lah. Patutnya kita bersuara lah, cakap kita nak solat. Dan ada ketikanya tertinggal jugalah solat pada waktu tu. Sekarang dia fikir balik, macam misal lah, tapi pada keadaan tak mengizinkan pada waktu tu kan, kita nak bersuara semua tu. So yang kawan aku ni cakap kita boleh jamak. Dan sejak tu kalau simulator tu timing dia pelik-pelik kan, timing yang macam between asar ke, aku macam jamak awal, jamak takdim kadang-kadang tu. Yang benda tu pendapat ni pendapat yang apa ni, yang rare, yang orang Malaysia jarang dengar. Kalau Malaysia jamak ni kalau musafir kan, kalau macam benda-benda kesulitan ni diorang tak buat. Jadi something new lah. Tapi yang kawan aku cakap, benda ni ada someone yang dipercayai. Dia cakap kat aku, ada someone yang latar belakang agama yang dipercayai cakap kat aku kita boleh buat macam ni. Dan aku pun pegang lah benda tu. Okay, so balik tadi kepada kita dah buat flight yang biasa kan. So macam aku
waktu tu aku dah tahulah pasal jamak, pasal kosar semua dah tahulah. So tak ada masalah sangat. Semayang apa, kalau Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu kan, it's either kita jamak awal atau jamak terakhir. Problem dia time subuh tu lah. Di parti tu betul-betul masa subuh masuk. Maknanya time kau take off tu subuh baru masuk. And then kau tahu kalau kau tak semayang, kau akan masuk syuruk lah. Sebab kau nak sebab perjalanan sejam macam tu kan, sejam lebih. Kau takkan sempat semayang on the ground. Tapi cockpit 77 kecil kan, macam kokpit lain, macam Airbus kat atas besar, kau boleh semayang dalam kokpit tu. So dalam keadaan macam tu, semayang tergusi lah. Ambil duduk, semayang tergusi. Dan benda ni aku duk praktikkan lah, kalau sekiranya tak mengizinkan macam tu lah. And then kiblat pun tak boleh nak kiblat lah pada waktu tu kan. So itulah aku punya pengalaman. Kalau selebihnya aku akan solat on the ground lah. Maknanya time transit ke apa, keluar is either pergi dekat airport tu punya surau, ataupun just semayang dekat Aero Bridge ke, atau semayang dekat ataupun solat dekat kabin, dekat kawasan kat galley ke yang ada ruang, solat lah kan. Waktu tengah transit tu lah, tak kacau orang. So that's the only way lah. Cuma time subuh lah, subuh problem lah kalau berlaku situation macam tu. Kalau korang buat macam mana? Okay, kalau berkisarkan tentang 734 punya flight, aku tak dapat recall flight yang aku buat di mana benda itu mengganggu semayang subuh aku. Selalunya scheduling tu tak mengenai tak mengganggu waktu-waktu subuh. Selalunya masa dalam flight tu lebih kepada waktu siang ataupun maghrib, senja menjurus ke malam. Dari situ kita dah discuss sebentar tadi yang alhamdulillah Islam memberi kita kelonggaran. Semayang 5 waktu ni sebenarnya satu checkpoint untuk kita mengingatkan kita kepada Tuhan lah, mengingatkan kenapa tujuan kita bekerja, mengingatkan kenapa kita perlu mencari rezeki dan sebagainya. So nak kata tinggalkan semayang tu satu kerugian besar lah untuk kita kalau kita tinggalkan. Semasa sebelum masuk pilot ataupun masuk airline, parents aku berpesan, antara banyak-banyak pesanan, salah satunya jangan tinggal solat lah. Alhamdulillah kita angkat ibadah tu sebagai martabat yang tertinggi, tak kira dengan cara apa sekalipun. Kita dapat solat, kira alhamdulillah lah dapat. So kalau aku sendiri tak ada masalah dalam simulator, selalu ada time. Selalunya kalau tempoh simulator satu sesi dalam 4 jam. Macam korang selalu ada break tak tengah-tengah? Selalu ada kan? Kadang 2 kali 3 kali pun ada kadang. Selalu rational untuk seorang type rated instructor atau type rated examiner untuk mengkondakkan satu sesi simulator tu. Dia mempunyai leeway tersebut in mind. Kalau boleh break macam halfway, kenapa dia tak dapat break kejap untuk solat? So dia, kebanyakan instructor telah pun ada mindset tersebut yang mungkin tak lama pun solat kan. Kita semua tahu solat kita maybe 5 minit, kadang-kadang tak sampai 5 minit. Jadi benda boleh di kau team lah, boleh diadaptasikan. Manusia jiwanya fleksibel dan alhamdulillah dalam airline pun wujud flexibility yang buat sekian caranya membenarkan kita semua solat lah. Jadi cara-cara tadi dah diterangkan oleh Cap yang aku juga buat, iaitu kalau ada time di terminal kita solat, kalau ada masa. Selalunya kalau ada pilihan, aku tak akan melibatkan diri aku semayang dalam kapal terbang tu sendiri, pesawat tu sendiri. Kerana semua orang tahu kapal terbang 737 siri 400 masa kita cadet dan masa kita second officer, yang pengenalan terhadap carrier kita adalah dengan kapal terbang tersebut sangat kecil. Dalam kokpit nak berdiri pun boleh terantuk kepala terus dengan dia punya overhead panel tu. Jadi nak kata sempat dapat sujud dalam kokpit tu tipu lah. Memang tak dapat. Lagi satu yang nak bercakap pasal kita nak meminjam ruangan kabin tu pun boleh kata hampir impossible. Kalau korang datang balik, tengok balik siapa yang tak terbang body sekarang, korang tengok balik keadaan dia. Depan galley dengan tepi pintu tu sangat kecil ruangan dia. Mustahil kalau kita dapat semayang dan sujud tanpa mengganggu orang lain lalu lalang. Maknanya dekat
Ni Aero Bridge terbaik lah kalau nak solat. Aero Bridge antara terbaik tempat nak solat. Tempat orang solat ramai di dalam airport adalah tempat terbaik juga nak solat. Yes, of course lah, surau lah dia. Surau. Jadi most of the time aku akan mengelakkan diri aku daripada solat dalam kapal terbang lah. Dan jika masa the whole time kita dalam kapal tu adalah melibatkan flight time, masa tu kita akan manage tersendirilah macam Cap buat. Katakan solat duduk, penentuan kiblat dan sebagainya. Aku punya pengalaman pun lebih kurang sama macam apa yang Yazran cerita. Jarang ada sembahyang pagi yang sampai kacau nak sembahyang subuh. Seingat aku lah, kalau sembahyang pagi yang biasanya kalau kita naik stop Kota Kinabalu tu, bila you buat KK this, KK that, kau akan keluar pagi. But there's always enough time untuk aku pergi surau, buat solat subuh kejap, lepas tu jalan. And then throughout the day, macam yang kau cerita lah, jamak takdim, jamak takhir would have covered you for the whole day. And then untuk sembahyang isyak tu lepas balik sembahyang je lah kat hotel kan, tak ada masalah. So aku punya lot is macam tu lah. And kalau nak ikutkan sejujurnya, waktu aku umur ni tak adalah aku jaga habisan sembahyang, just because of the nature of waktu tu jolly lagi kot. And then jenis yang apa, you baru nak belajar, getting to grips with terbang sana sini, ngantuk lah, maybe authority yang bukan seagama dengan kita. Adalah banyak faktor lah yang membuatkan aku lalai sedikit lah daripada segi menjaga solat ni, jujur aku bercakap. Tapi overall aku rasa sembahyang subuh tu macam aku cerita dengan kau lah, not too much of an issue untuk aku curi masa pergi surau sekejap, solat sekejap, lepas tu jalan. Ya betul, sebab kita manusia kan. Yalah, sebab aku macam tadi simulator pun ada yang kita orang termiss sebab sebab tak berani bersuara, benda-benda macam tu, which is kalau siapa yang anak-anak muda yang dengar sekarang ni, jangan ikutlah benda ni. Maknanya korang bersuara lah benda tu. Memang tak patut lah, dia nak kata orang salah sebenarnya. Dan aku rasa it's a pilot skill jugalah, pre-planning ni. Mungkin kau sebelum kau pergi tu kau dah fikir, okay aku nak kena sembahyang waktu ni, aku nak kena buat masa waktu ni, aku nak kena sembahyang dekat sini, mungkin aku nak kena bawa sejadah, mungkin aku nak kena pergi ke simulator dalam keadaan dah ada wuduk. Kan ada orang yang ambil wuduk tapi macam lap tapak dia punya atas kasut aja supaya tak payah nak buka kasut. So benda-benda macam tu kalau kau dah consider dah, kira kau agak berkemahiran lah daripada segi planning, and it's something good to have as a pilot. The nature of our operation is short sector lah. Usually most, I think like 60%, 70% of our flying is should be less than an hour and a half, gitulah kan, an hour and a half, which includes to Kuching, Phuket, I think Phuket like that lah kan. Dan certain places kalau macam domestic, dia bagi ample time. Some have ample time of ample transit time lah. Macam kalau 1 hour tu memang just nice lah, 1 hour. Depends on how your company plans. My experience, ada yang as short as 40 minutes macam Penang. You buat Penang turnaround as short as 40 minutes. Biasanya kalau balik KL, kalau tak ada macam quick turnaround ke apa semua, you pergilah sembahyang dekat surau dekat airport kan. Ada yang to the extreme lah. Ada yang yang macam kalau tengok kat video YouTube tu, ada member yang sembahyang dekat tamak sejadah ke apa. So well, like dia cakap tadi, is pre-plan, so it's up to you lah nak buat macam mana pun kan. So aku buat benda tu dekat Saudi. Dekat Saudi dengan captain sekali semua. Bukan just kena you negotiate dengan negotiate dengan the ground staff lah. Macam kat Saudi, I think maybe culturally is very acceptable. So macam kat kita ni, walaupun kita buat macam tu, still lah kalau orang ada pusat serau ada apa semua. So depends juga. Macam kita ni tak silap, kalau macam sekarang ni Kota Kinabalu, kalau kita transit, kalau kita pergi kena lalu immigration juga ke apa, Yazra? I tak ingat lah. Tapi sometimes because of that reason, you sembahyang kat taman juga, ataupun sembahyang dalam kapal lah. But depends lah. Kalau macam you are so fortunate that you have
the ruang cabin contoh dekat business class kan, ada satu ada rowan kan. Kalau kalau kita so fortunate that we have a kiblat to that ruang straight macam tu, pakailah macam tu. Tapi kena consider juga apa the boarding time and everything lah. So like Kiri said, it's preparing, and at the same time you must know your the itulah the situational lah, situation awareness itu kalau flying lah. Macam tadi kat cerita tadi, simulator I have personally I have no issues. Those yang kalau yang those non-Muslim yang tak bagi solat pun semua, the only bad is that this guy is a new instructor. That's the only bad. Kalau even non-Muslim pun, kalau Malaysians, they should understand lah yang it's part of the needs lah, apa semua. At the same time, just guessing from the name pun kadang-kadang tak boleh jangka yang orang ni non-Muslim. Kadang-kadang nama pelik-pelik Muslim. So benda tu kena tanyalah. Sometimes it's a very open questions. Dia macam tanya, Adi nak semayang apa semua. So it's a good initiative lah macam tu. Simulator wise tak ada yang pelik sangat, just macam yang Cap cakap tadi tu lah, Cap apa yang asal maghrib tu lah, yang pelik sikit tu. Okay, jadi nantilah kita tahu perkongsian empat orang macam mana. Kita menunjukkan bahawa pilot-pilot ni baik-baik lah solat, and walaupun walaupun tak sempurna, kami cuba menjaga solat kami. Okay, ada satu lagi yang saya nak add. Mungkin perbincangan kita bukan saja revolve tentang macam mana kita nak solat, tapi mungkin satu lagi aspek terhadap solat is semasa penerbangan, ada banyak lagi perspektif kita dalam flight. Macam dari kita terbang tu, kita boleh tahu yang macam waktu di atas berbuka puasa tak sama dengan bawah. Waktu solat kira kalau bawah tu dah maghrib, atas tu belum maghrib lagi. Benda-benda tu macam satu eye opener untuk kita lah. Sebab selama ni kita hanyalah mengikut secara jadual masa sekolah. Regularly kita buat apa, kita continue je buat benda sama. Kalau maghrib pukul tu sajalah kita buat. Kita pernah ada macam isu macam jamak, macam kasar, macam katakan kalau kita pergi ke timur Malaysia, katakan di Sabah, kita masa dululah aku tak berapa biasa pergi ke negeri-negeri tersebut semasa kecil. Masa first experience pergi ke sana, aku terkejut sebab waktu maghrib di sana sebenarnya kadang-kadang sebelum pukul 6 pun dah maghrib dah. Jadi eye opener untuk aku lah, untuk mengetahui pelbagai tempat, tentang lagi satu macam mana kita nak kira waktu maghrib pukul berapa, waktu subuh nak tahu pukul berapa, berdasarkan kita punya altitude dia macam mana. Kau tak expect ke Sabah lagi awal, maghrib lagi awal, subuh semua? Of course kita expect, sebab kita tengok kat TV waktu berbuka puasa, tajaan katakan KFC ataupun Telekom dekat TV, kita tahu waktu Sabah buka, Yusof Tayob mungkin dah later stage dah. Tapi pukul berapa Sabah masuk waktu dengan experiencing it are two totally different things. Jadi aku mengalaminya sendiri semasa dalam kerjaya, mula bekerja sebagai pilot, mula terbang dalam airline ni. I see. So korang cakap pasal Sabah kan, Sabah tu kira Kota Kinabalu tu antara tempat yang kita selalu naik stop lah. Senang cerita, naik stop tu bukannya seorang dua, beramai-ramai lah. Banyak set yang akan naik stop kat Sabah, kat KK tu. Lepas tu sampai-sampai saya akan check crew list, siapa kawan-kawan kita yang ada kat situ naik stop. Waktu tu bukan ada WhatsApp group ke apa kan, kita tak tahu siapa kan. So check lah, kalau ada geng-geng kita, ajak keluar makan. Mungkin I boleh explain sikit dekat penonton apa yang Cap cakap kalau tak spesifik. Semasa kita check in, tempat specifically dia masa kita check in dekat hotel tu, semasa kita diberi room number kita, seorang satu dalam kru kita diberi tiket ataupun kad bilik kita. Katakan bilik kita 666, tingkat 6, bilik nombor 6, nombor 6. Tiket. Mungkin ada orang ada superstition tak pergi bilik tu dan sebagainya. That's another story for another day. But lepas kita dapat tiket tu,
kadang-kadang kita dapat briefing daripada hotel tu, apa hotel ni kita ada breakfast pukul berapa, dan mungkin kru akan mempunyai entitled free of charge, katakan welcome drink ataupun breakfast. Salah satu kita akan tanya kepada reception hotel, boleh saya dapatkan crew list semua kru airline saya yang tidur di sini hari ni. Itu antara crux of the matter yang Cap cuba ceritakan tadi. Benda tu yang dia nak tengok dalam tu. Dia belik-belik dan dia tengok siapa kawan dia, siapa captain yang selalu lepak dengan dia, siapa yang kru yang dia biasa lepak tu, ada tak nama dalam katakan tempat yang dia night stop tu. Sama kalau ada, kalau ada memang seronok lah. Malam tu dah ada plan lah, terus contact cakap jom lepak keluar makan bla bla bla. Jadi kita ada banyak tempat night stop. Kita ada yang aku ingat lah, KK, Kuching, Miri, Sibu, Kuantan, JB, Penang, Kota Baru. Kalau overseas, Jakarta, Taipei dengan apa tu itulah kan, Jakarta, Taipei dengan Kaohsiung mana ada ke? stop kan? Kaohsiung ada, mana ada? Delhi Pergi balik Kaohsiung ada. tu Ada lah, next stop. pasal ada. Okey. Dulu ada Jadi next stop. ni Zaman kita kalau next stop. mana Kaohsiung, Taipei, Jakarta tu lah kot. Kalau overseas Singapore. Singapore layover lah. It's not really night stop is quite rare lah. Aku tak pernah dapat. Aku dapat night stop dulu. So best juga. Singapore Singapore, over ya. tu antara tempat yang aku ingat lah. So antara semua ni, mana korang paling suka dan looking forward nak pergi kalau dapat? Maknanya kalau korang sanggup lah nak swap, nak tukar dengan kawan jadual tu, mana yang korang yang paling looking forward nak pergi? Kalau aku, without a doubt lah, Taipei lah. Memang susah nak dapat kot. Tu kira exotic lah. Nak musim-musim sejuk kan. Bila lagi nak merasa. Dah lah pergi terbang kat sana pakai jaket. Apa tu? Cap. Boleh jaket tu. Tapi sana dari segi hotel best tak? Dari segi hotel, aku sebenarnya tak ada masalah. Dan aku ada banyaklah dengar kisah-kisah tentang ada gangguan dari alam yang kita tak dapat lihat daripada bilik-bilik kat hotel ni. Tapi aku sendiri okey je nak melepak. Aku honestly tak tahu ada masalah kat hotel tu. Aku tidur je biasa je. Macam aku pun mula-mula aku tak tahu. Lepas tu bila aku dah tahu macam tu bukanlah nak kata angkuh. Tak tahulah sebab kita macam kalau kita kat Malaysia ni, macam takut sikit sebab kita membesar dengan benda-benda ni. Tapi bila kita macam katalah macam aku sekarang duduk dekat Timur Tengah, tak ada lah rasa macam tiba-tiba pocong Malaysia yang macam ada balut-balut macam Malaysia ke nak hantar datang kacau aku kan. Jauh sangat. Hantu sini dia pegang tangan shawarma sebelah ke, aku tak tahu lah. ada terban serban-serban mengajak pergi semayang asal tak semayang subuh macam tu. So easily lah Taipei is my Bukan favorite. Taipei. Yes. sama je. Aku rasa kita semua suka Taipei lah. Kalau night stop paling best Taipei dan Jakarta lah untuk aku. Mungkin kita akan Taipei dan kita Jakarta. akan refine sikit soalan ni kepada domestic station, mana yang kita paling suka lah lepas ni. Sebab kalau kalau 734 punya night stop, bagi aku pun sama macam Prof, macam KD juga, Taipei sangat menarik. Dan aku pun sama macam korang, aku tak tahu tempat itu ada alam mistik lah, gangguan daripada parallel universe. Nak terangkan secara fizik ke metafizik ke Aziana Osman ke apa ke, tak boleh. Benda tu kalau kita tak tahu, kita tak takut. Bila kita tahu baru mengemang kan, dia orang kata. So boleh kata sebenarnya tak ada lah. Tapi kalau ada cerita-cerita tu mungkin pengalaman yang tersendiri yang kita tak boleh ulas lah bagi pihak dia kan. Jadi ada satu cerita lawak juga tentang salah satu night stop di Taipei aku semasa dulu-dulu. Ada kita keluarlah dengan set crew yang lain semua, dan ada satu pramugari sebaya dengan aku juga. Bilik kita orang dekat je. Tapi sebelum balik bilik, kita orang balik quite late. Dalam pukul 11 ke 10.30 macam tu dah. Macam just nak je kan, bila balik sebab esok tu nak terbang. Jadi bila sebelum kita orang dekat pintu tu, dah buka pintu, pandang boleh nampak dia cakap apa tau?
Kalau ada apa-apa ni tau, call tau dia semua. Tu kita ingat dia nak mengurat kita, tapi sebenarnya dia maksudkan tu ialah gangguan, kalau ada gangguan dalam bilik tu. Kita macam okey, orang penat ni pun dia nak mengurat lagi kan. Sebenarnya tidak. Dia nak suruh kau call dia ke dia akan call kau? Calling. Kau. Lebih kurang macam calling lah. Maybe dia call atau aku call lah kalau ada apa-apa kan. Sebab bilik selang sebelah macam tu lah. Badi. So kita macam okey. Awal sangat ni kalau nak mengurat ni baru kenal je, macam tu lah kita fikir kan, budak-budak kan zaman dulu. Jadi itu pengalaman yang lucu lah. Tapi kalau ikut pengalaman yang di Pukau pula, di pengalaman seram sendiri, aku tak ada lah di tempat tersebut. Pukau ada? Ada. Aku ingat ada. Kau kat kucing. Okay ni, kau punya cerita Amir, cerita. Aku tak ada apa-apa supernatural. Tak, tempat yang best. Nothing lah. Kau looking forward. Apa so far? Mana nak stop? Mana kau looking forward? Looking forward kalau saya apa specifically 734 kan? Yes. Masih zaman FO. Okay, 734 apa same as you guys lah. Will be Taipei and Jakarta. Taipei. Korang suka Taipei. Jakarta because mungkin pasal makan je kot. Tapi hotel. apabila tak hotel tu of course lah kan, hotel hotel no question lah. Kalau kena dengan captain you yang tahu cari makan apa semua, it will be a more heavenly trip lah. Even more heavenly lah. Makan best apa semua. Same goes to Taipei jugalah. Macam Taipei tu kita tahulah that Muslim restaurant tu apa semua, the only Muslim restaurant masa tu. Tapi sekarang ni kalau ikut sekarang ni dah banyak lah, macam-macam dah dia. Thank you Google. Aku tak, Taipei tu dapat sebab jarang dapat best lah. Tapi dah pergi sekali, aku tak ada looking forward nak pergi lagi lah. Macam tak ada rasa teruja ataupun seronok sangat. Dari segi hotel lah juga tempat lah, aku rasa tak. Masa pergi first time tu, aku rasa sekali juga aku pernah dapat. Jadi pergi pun keluar ramai-ramai dengan kru, ikut je lah ada orang kan, nak pergi mana ikut. Dan aku pun tak ingat sangat sebenarnya aku jalan-jalan pergi mana. Aku tengok ambil gambar dekat background bangunan ni lah, yang tinggi tu, apa nama dia? Tak ingat nama dia. Apa nama bangunan tu? Yang dia punya 101 lah. Dah memang tak memorable langsung untuk Cap. Dia tak ingat pun nama bangunan tu. Tak ingat nama bangunan tu. So aku aku excited sebab pergi tempat yang ada musim sejuk lah kot. Tapi besides that, aku tak ada looking forward lah. So dia tengok yang Taipei punya kegemaran kita orang ni, sebab nak ikut ni kita orang mungkin take into account the whole type of pattern for the night stop. Firstly, it's 1 day off, kira 2 nights over there in Taipei. So lagi satu is, korang mesti tahu kita perlu multiple sektor, 4 sektor baru dapat night stop, 5 sektor kita buat, lepas tu baru last sektor penat. Tapi untuk Taipei kita macam diberi pendedahan macam ala-ala white body, macam kapal terbang long haul. Kita terbang 2.5 jam ke Kota Kinabalu, lepas tu kita spend lagi 3 jam dari Kota Kinabalu ke Taipei. Jadi macam relaxing punya mood. Sets up nicely for the night stop. Bila dah sampai Taipei tu, kita rasa macam best. Macam Cap suka pakai jaket tu semua. Yes, itu salah satu faktor kita rasa macam kita dah fly jauh sikit lah daripada biasa. Itu mungkin faktor-faktor yang menyebabkan aku, Amir dengan Kide suka Taipei. Tapi untuk Cap pula, apa yang personal favourite night stop ni masa 734? Okay, bukan Taipei dari segi hotel, Jakarta lah. Tu sebab kata Yazran pernah cerita dulu kan, hotel tu orang kata 5 star pun ada, orang kata 6 star pun ada, sebab dalam hotel tu mewah semua kan, hotel tu best. Cumanya sebab kejap sangat lah, tak puas. Tapi kalau pergi sana, adalah keluar pergi makan. Tapi dari segi location, sebab pendek sangat, so tak puas jalan. So pada aku tak puas lah. Di hotel tak puas berjalan. Besides that, kalau dari segi suka pergi, aku suka KK lah, Kota Kinabalu. Sebab situ selalu ramai kawan-kawan nak stop sekali, dan banyak tempat makan. And benda yang aku selalu
selalunya aku akan order kat sana ialah oxtail asam pedas je. Memang terbaik, the best yang pernah aku makan lah. Memang aku wajib order lah dekat room service kan. Still asam pedas. And then satu lagi, aku dulu sekolah kat sana darjah 5, darjah 6. So masa first time aku dapat nak stop sana, aku excited babe. Aku pergi cari cikgu aku, cari kawan-kawan yang kat sana, jumpa tau. Dapat jumpa walaupun tak ada teknologi macam pakai bar tak jumpa dia orang. Pakai pilotnya. Tak lah. Look at me now. Tapi tu aku belanja dia orang lah. So macam belanja cikgu dengan kawan-kawan aku. So Takkan ID pun tak tunjuk kan? ID mesti tunjuk kot. tak lah, pakai US. Dalam bawa dalam wallet ke tunjuk ni sekarang saya kat ID, tak ada macam tu. Oh, tak ingat aku. Tapi dia bercerita lah banyak-banyak. Sebab lama tak jumpa kan, bercerita lah. So masa pergi sekolah tu, aku dapat cari cikgu aku, jumpa cikgu aku. Aku jumpa husband dia, and then contact dia, dapat jumpa lah. Sudah next time datang tu dia dah plan dah, dia dah sewa kereta, keluar makan semua. So ada ketika tu lepas tu aku pergi KK, ada ketika tak jumpa dia, ada ketika aku call lah, contact dia. Dapat juga contact kawan-kawan yang apa pernah sekolah sekali dulu. So kira dapat cari tu kira satu benda yang best lah. And then dekat KK tu itself tempat makan dia sedap, ada macam-macam choice kan. Lepas tu bila tapi kalau hotel, kalau nak ambil kira hotel dan dalam domestik, aku suka Kuantan. Tepi pantai. Betul, not bad. Tapi jarang dapat. Memang susah. Jarang dapat. Betul lah. Aku selalu dapat lah. Tak enjoy Kuantan Kau enjoy Kuantan? Aku enjoy. Yes. Tapi tak se-enjoy Taipei, tapi it's a good one lah. Sampai tahap salah seorang kawan kita bertemu jodoh lah dengan receptionist kat sana kan. Dah kahwin sekarang. Aku pergi dengan Jaisiman waktu tu. Dia bawa No comment. Dia bawa aku pergi makan mi kari dekat kedai yang terdekat je lah kaki dari hotel tu. Tak jauh sangat, dekat je. Ada macam rumah kedai. And aku macam tak sure halal ke tak kedai tu. Sebab orang Cina yang buat. Halal kot, dia seafood tu kan. Kerang fishball. Ada ni lah shredded chicken juga. Ada Ada. Halal kot, dia ambil dari tukang sembelih ni, kedai. Dengannya begitulah. Dia punya sumber ayamnya halal lah. Lepas tu tapi aku suka suasana situ lah, sebab bilik dia best, tepi pantai cantik kan. Breakfast dia pun sedap. Itu antara yang looking forward lah. Tapi actually itulah kalau nak kata Malaysia domestik kan, macam Yas cakap lah, kalau domestik lagi banyak lah nak stop kita. So kalau aku diberikan kata 3 top 3 lah kan, KK, Kuantan, Kuching lah. Kuching pun best juga. Kuching pun antara tempat yang ramai kru kita kan. So kita makan, naik sampan, cross sungai tu. Kita tahu waterfront. Waterfront baru sama lah dengan bawah. Because it's in front of the water. Yes. Katulistiwa, aku ingat Katulistiwa. Kedai yang across the river tu sedap kan? Best kan? I've never crossed the river before. Oh serious? Memang dia makan masakan ni lah, masakan Melayu lah. So ada benda sedap. Tapi lepas tu dekat belakang sikit ada jual kek lapis yang famous Sarawak punya kan. So selalulah kalau pergi sana beli tempat tu ada kek lapis. Dan selalulah kalau macam dengan kapten, kadang tak ada dengan kru pun, dengan kapten. Pernah sekali ayah aku nak pergi Kuching, aku bawa fly aku ke Kuching, dan dia tidur bilik aku kat Kuching tu. Sebab aku masa tu ada Kuching 2 atau 3 malam. So dekat Kuching tu ayah aku stay lah bilik aku kan. Macam kita dekat company kita dulu ni, kita boleh stay di situ. Kalau kat company dekat Saudi kan, kau kena check out kan. Kau tak ada stay bilik yang sama tau. Kau check out, check in sekali. Kalau dekat company kita dulu ni, kau stay lah bilik tu sampai kau habis 2-3 hari tu. So aku pernah bawa parents aku juga naik sampan tu pergi seberang, makan kat seberang dengan set sekali, dengan cabin crew sekali. Captain Brian Chan waktu tu. So tu kenangan-kenangan yang aku ingat lah, yang best untuk lepak.
kau looking forward bukan sebab hotel best, tapi hotel tak ada se-best hotel kat Jakarta. Tapi I'm talking about overall all the things kan. So hotel plus environment plus kawan-kawan nak lepak. So dari segi itu KK dengan kucing lah. Tapi besides that Kuantan is my next inilah favourite. Macam kau ada top 3, aku domestik susah nak decide mana yang bagus. Bukan sebab semua tak bagus, semua sebab bagus, semua sebab best. Penang salah satulah top, tapi tak tahu macam mana nak jadi macam mana nak tentukan mana yang terbaik. Sebab semua aku gemar naik stop, janji naik stop, mesti ada benda yang akan dilakukan. KK seperti yang kau cakap tu, banyak benda yang kita boleh buat. Makanan hotel yang sedap dan selaku airline crew kita mendapat diskaun 50%. Jadi benda ni punya banyaknya diskaun tu, sampaikan kalau kita makan makanan hotel premium, katakan lamb chop tu, lagi murah daripada kita makan restoran di luar. Bayangkan hotel standard kadang-kadang sama dengan harga luar dan kadang-kadang lagi kurang harga daripada di luar, dan quality hotel. So maknanya kita tak payah kalau kita tak nak keluar pun, kita order room service dan kita akan dapat beautiful cuisine lah, makanan yang sedap. Itu untuk KK lah. Dan KK kalau kita tidur di Kota Kinabalu selalunya lebih daripada 1 malam di sana. Dan kita akan buat planning dengan kawan-kawan kita, esok kita nak buat apa, hari ni kita nak buat apa. Bukan saja dengan kru-kru kawan kita yang juga tidur di hotel yang sama, tapi rakan-rakan yang belajar dekat universiti di Sabah, rakan-rakan yang bekerja katakan di Fax Express dekat Kota Kinabalu, ataupun Maswing di Kota Kinabalu, airline yang lain, tapi dia juga pekerja airline dan dia ada rumah di sana. Dia kadang-kadang rata-ratanya mereka ada kereta, mereka akan ambil kita kat hotel, off we go, jalan-jalan. Show me whatever place that you go in Kota Kinabalu, dan dia akan, hari ni kita ke mana, esok kita ke mana. Enjoy that. Sampai ke tahap kita jalan-jalan kereta dekat macam jalan yang Simpang Siol tu, dia tahu ada lokam sedap. Lokam ni macam shell food lah, makanan berkerang yang rasanya aku hanya rasa di sana kat KK je kot, memang sedap. Lepas tu yang macam dekat dekat Penang pun, Penang dia location best lah. Tapi aku hotel tak biasa sangat. Tapi location sedap, kau jalan kaki pergi nak makan kan. So hotel yang dekat tengah-tengah mall tu lah, kat sebelah. Jangan sebut nama kan, nanti memburukkan hotel kan. So macam dekat Johor, hotel the best. Orang kata berhantu lah, tapi hotel tu jauh dari semua tempat lah. Aku pernah nak jumpa kawan aku, dia duduk JB. Kita duduk tu kat Senai hotel tu. Senai. Betul. JB Senai jauh kan. Okey lah. JB jauh. Jauh. So aku ikut Emil datang sini kan, Lepas tu lepak. Lepas tu dia datang ambil aku hotel untuk keluar makan. Cakap dia, bawa aku makan tempat best kat sini. Lepas tu aku tak tahu tempat best apa kat sini. Lepas tu aku tanya, takkan kau orang JB tak tahu? Lepas tu dia cakap aku, dia serupa macam aku duduk KL, dia kan pergi, dia kat Kelang, aku pergi Kelang kan. Lepas tu dia suruh aku, tunjuk lah makan kat Kelang kat mana. Macam tu lah. Dia nak kata jauh. Umpama kalau kawan kita bekerja dekat airline luar, lepas tu datang naik stop kat KLIA, dia duduk kat hotel sebelah KLIA tu, 5 star. Lepas tu kita nak bawa dia keluar, dia kata aku nak makan around sini je lah, dekat area Sepang dan Nilai. Duduk lah kat mana? Memang kita tahu. Kita tak tinggal di sana kan. Bawa dia isi lemak tiang. Lepas tu abang aku pun masa tu kerja kat sana. So dia selalu datang lah jumpa. Kalau aku nak esok sana, lepak keluar, kadang tidur rumah dia kan. So maknanya kat domestik ni best. Ada je dekat tempat night stop tu yang kita kenal tau. Kalau bukan kawan-kawan kita, family kan. Kalau bukan kawan airline, kawan yang bukan airline kan. So it's fun lah. Tapi sayangnya kita kejap sangat, kita setahun lebih je dapat masa benda tu kan. So tapi it was inilah memorable moment lah waktu tu. Betul, Alhamdulillah. Dan worth mentioning juga Kota Baru. Kita tak sebut Kota Baru langsung dalam semua night stop yang kita suka ni. Sebenarnya antara kegemaran aku jugalah.
Antara kegemaran aku jugalah kerana pelbagai makanan yang murah dan sedap. Berhampir dengan hotel tersebut saja ada tempat makan yang best lah. Tapi kejap kan Kota Baru tu nak stop satu malam je kan. memang kejap. Kalau nak kata kejap, Johor pun sama kejap dengan Kota Baru, betul tak? Penang pun kejap. Oh, I think ada couple yang lama sikit tapi Oh, okey, aku maksud kau sampai all pagi my- lah. Sampai Tapi pagi. Johor betul. tak boleh nak pergi mana pun. Tapi yang Kota Baru tu sebab kau macam banyak tempat nak pergi. Kau tapi memang kalau nak nak tahu masa lah. masa sekejap sangat. Tak menjadi Sayang masalah lah. untuk aku lah, best lah. Best juga kena Kota pergi, Baru. Best Hotel juga. pun, Kalau every time hotel dapat pergi besar. best. Cuma itulah kena ada apa? Tanya-tanya orang lah nak pergi ke mana yang sedap semua. Sebelum tu ada apa, masa tu tak ada lagi macam Grab dan sebagainya. Taksi pun tak senang didapati. Kalau keluar jalan jumpa taksi ke, tak begitu di Kota Baru. Jadi kita buat planning siap-siap. Lepas tu kita keluar lah. Selalunya keluar je lah. Tapi bila kita cakap kita keluar, bukan nak kata hotel tu tak best. Hotel tu pun terbaik juga. Sangat selesa nak duduk, makanan pun okey. Tapi dia punya aim selaku orang yang baru masuk airline ni is to jelajah, untuk explore. Jadi itulah apa yang aku personally buat, dan aku rasa community pilot in general pun melakukan benda yang sama. Betul tak? Senang cerita waktu tu kalau kita nak esok kita akan keluar. Kita tak akan lepak bilik, betul tak? Kita akan lepak bilik nak tidur je. Kita ada peluang je kita akan keluar. Kalau fikir balik betul lah. Aku fikir memang jarang lah lepak bilik masa dekat kan. Ke sebab kita muda, tenaga kuat, kita macam nak mengayau kerja kan. Faktor usia. Aku rasa faktor usia juga. aku rasa. Dan aku benda rasa itu, benda sampai kat baru kan. sini pun bila pergi tempat baru aku bersepah je. It's just the fact that benda ni benda baru yang memang kita rasa seronok. Tak pernah tengok lagi, tak pernah pergi lagi dekat sini, tak pernah pergi lagi dekat sana. So kau memang tak kisahlah daripada peringkat mana hidup, masih lagi tak hilang semangat untuk meneroka ni. Sebab macam airline kau sekarang ni best lah sebab destination banyak gila kan. Kau 380. Kau banyak destination lebih 10 of course kan. Banyak aku tak kira definitely. sangat pun sebenarnya, tapi dah sampai je memang terus touchdown je, terus bersepah Kalau dekat US tu terus keluar kereta. Memang best. Memang best. Kita tak sempat masa. Tak dapat masa. Aku masa benda tu masa aku di Saudi, aku punya jenis kapal terbang aku memang setiap pergi Amerika Syarikat. Jadi itu apa yang Prof buat, itu yang aku buat juga bila dah sampai dekat USA, the land of promise. So kita dah sampai, terus sewa kereta dan shoot jalan ke mana-mana saja. So, beza dia satu je lah. Waktu awal-awal dulu adalah macam nak ajak kawan ke, nak pergi sama-sama pergi sini ke pergi sini. Sekarang ni tak ada, dah sampai kereta tu aku punya. Lepas tu aku pergilah mana aku nak pergi.